Malaysia mula mengatur langkah. Peristiwa yang berlaku ini adalah pada Julai 1995 dan telah menjadi titik hitam kepada umat Islam di Bosnia-Herzegovina apabila tentera Serbia mengepung bandar Srebrenica dan melakukan pembunuhan kejam beramai-ramai tanpa ada rasa belas kasihan dan juga ihsan. Tidak kurang daripada 8,000 umat Islam Bosnia yang dibunuh dengan kejam, yang mana kebanyakannya adalah daripada kalangan lelaki dewasa dan juga remaja. Setelah dibunuh, mereka ditanam beramai-ramai di dalam kubur yang besar di pinggir bandar Srebrenica, Bosnia-Herzegovina. Pembunuhan terancang secara beramai-ramai ini dipimpin oleh Ratko Mladic, seorang jeneral tentera Serbia yang kejam, yang memimpin salah satu unit khas tentera Serbia, Army of Republika Srpska VSR, ketika Perang Yugoslavia daripada tahun 1991 sehingga 2001. Ratko Mladic pula berada di bawah pengaruh kuat Slobodan Milosevic yang menjadi Presiden Serbia daripada tahun 1989 sehingga 1997. Seterusnya menjadi Presiden Yugoslavia daripada tahun 1997 sehingga tahun 2000. Konflik Bosnia bermula pada tahun 1991 ketika era keruntuhan komunisme di Yugoslavia apabila satu referendum telah diadakan untuk menuntut pemisahan Bosnia-Herzegovina daripada Yugoslavia dan menjadi sebuah negara yang merdeka. Bosnia-Herzegovina didiami oleh Muslim Bosniak sebanyak 44%, selain etnik Ortodoks Serb 32.5% dan Katolik Kroat 17%. Mereka telah meluluskan satu referendum untuk merdeka pada 29 Februari 1992. Walau bagaimanapun, keputusan referendum tersebut dibantah keras oleh puak Serb Bosnia yang memboikot referendum tersebut, dan perbuatan itu telah disokong kuat oleh negara Serbia pimpinan Slobodan Milosevic. Akibatnya, tentera Serbia pimpinan Radovan Karadzic bertindak ganas menyerang Bosnia-Herzegovina dengan alasan untuk mengelak bumi Yugoslavia daripada berpecah. Walhal sebab sebenarnya ialah untuk menghalang umat Islam Bosnia daripada merdeka, dan ianya boleh dikatakan juga sebagai dendam lama mereka terhadap Islam, khususnya semenjak era pemerintahan Khilafah Uthmaniyah. Pembunuhan beramai-ramai umat Islam Bosnia di Srebrenica, Bosnia-Herzegovina telah menjadi titik penting kerana akibat daripada peristiwa tersebut, ia telah menggerakkan masyarakat antarabangsa untuk bertindak dengan agresif terhadap kekejaman tentera Serbia yang menzalimi umat Islam Bosnia. Akibat desakan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan masyarakat antarabangsa, maka pada 18 Mac 1994, satu perjanjian damai yang telah dikenali sebagai Washington Agreement telah ditandatangani dan akhirnya Bosnia-Herzegovina telah menjadi sebuah negara yang merdeka. Namun, tentera Serbia terus menyerang Bosnia-Herzegovina walaupun telah menandatangani perjanjian damai dan wujudnya Bosnia-Herzegovina sebagai sebuah negara merdeka. Akhirnya, pada tahun 1995, NATO telah melancarkan Operation Deliberate Force dengan menyerang kedudukan tentera Serbia di wilayah yang bergolak tersebut, di mana akhirnya tindakan itu telah menamatkan peperangan yang telah berlarutan sejak sekian lama. Pada 21 November 1995, satu rundingan damai telah diadakan di Dayton, Ohio, Amerika Syarikat di antara Bosnia-Herzegovina dan juga Serbia, di mana 14 Disember 1995 satu perjanjian damai telah ditandatangani di Paris, Perancis, yang akhirnya telah menamatkan perang saudara yang berlangsung lebih daripada 5 tahun, yang mengorbankan banyak nyawa yang tidak berdosa serta memusnahkan harta benda penduduk Srebrenica. Konflik yang berlarutan lebih 5 tahun ini telah mengorbankan hampir 250,000 rakyat Bosnia-Herzegovina yang tidak berdosa di seluruh Bosnia-Herzegovina, yang majoritinya adalah umat Islam. Setelah tamat perang tersebut, banyak pihak menyalahkan kuasa-kuasa besar, khususnya Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah, kerana lambat bertindak walaupun mempunyai kuasa untuk mengelakkan konflik tersebut daripada berlaku. Tetapi memang kita mengetahui, jikalau bab negara Islam je, memang mereka akan buat-buat pekak dan tuli. Sama juga seperti isu Palestin yang sampai ke hari ini Israel masih lagi bermaharajalela. Pada tahun 2008, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) di bawah seliaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah mendakwa seramai 45 orang Serbia, 12 orang Croatia dan 4 orang Bosnia di atas jenayah perang dibicarakan, didapati bersalah dan juga dihukum.
Slobodan Milosevic, Ratko Mladic dan Radovan Karadzic ditangkap, dibicarakan serta didapati bersalah di atas jenayah perang sama ada oleh ICTY maupun International Court of Justice ICJ. Kesemua mereka telah dihukum penjara seumur hidup kecuali Slobodan Milosevic yang mati di dalam tahanan ketika masih di dalam perbicaraan. Angkatan Tentera Malaysia ATM turut bersama di dalam menyumbang tenaga ketika berlakunya krisis tersebut. Ibarat doa rakyat Bosnia yang teraniaya telah pun dimakbulkan. ATM telah menghantar anggotanya berkhidmat di bawah panji PBB untuk misi keamanan selama beberapa tahun sehingga berakhirnya krisis tersebut. Untuk pengetahuan, unit-unit grup gerak khas sebenarnya turut dihantar sebagai unit pengaman di Bosnia dan dikatakan selepas itu barulah ada yang menyusup dan ianya digelar sebagai Black Ops. Tetapi cerita Black Ops ini tiada sumber tepat dan sahih yang dapat dipastikan untuk dijadikan rujukan. Untuk pengetahuan korang, JJK adalah satu-satunya unit komando daripada Asia Tenggara yang telah ditugaskan di bumi Bosnia. Ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, dianggap sebagai pemimpin yang berjaya mengeluarkan kesengsaraan rakyat Bosnia daripada dibunuh dengan kejam oleh puak Serb. Anggota komando telah diarahkan menyusup masuk dan menyamar sebagai sebahagian daripada askar Bosnia yang berperang untuk memusnahkan dan melumpuhkan terus kekuatan askar Serbia. Boleh dikatakan sampai tahap Radovan Karadzic ini pecah kepala jugalah untuk merancang strategi serta merayu agar dihentikan campur tangan komando kita. Kerana angka korban puak Serb meningkat mendadak dan banyak sabotaj yang dilakukan terhadap mereka sampai tahap mereka tersangat tension sebenarnya. Malah, Malaysia dipercayai merupakan satu-satunya negara Islam yang berani menghantar pasukan elit komando JJK daripada 11 RGK, Regimen Gerak Khas. Pada permulaan konflik tercetus yang akhirnya memaksa PBB dan NATO untuk membuka mata dan seterusnya bertindak. Itu pun hanya setelah Malaysia masuk campur. Kalau tak, dah lama dah puak-puak Serb ni habis kena lanyak. Selepas itu dikatakan akhirnya berita penyusupan komando Malaysia telah tersebar di kalangan negara-negara Eropah dan ianya dilaporkan sendiri oleh sumber risikan mereka. Boleh dikatakan Malaysia adalah penggerak paling utama dan berperanan penting di dalam menjayakan misi di Bosnia. Dan sudah tentu bila mana ianya disebut Black Ops, sudah pasti ianya tidak akan tertulis di dalam lipatan sejarah. Apatah lagi nak ditulis di dalam Wikipedia ataupun kamus rujukan antarabangsa. Tetapi bagi generasi yang hidup dan membesar di era 90-an, admin pasti anda faham dan jelas tentang kisah ini. Kerajaan Malaysia ketika itu di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad turut sama membantu Bosnia-Herzegovina di dalam membina semula negara mereka sama ada daripada segi infrastruktur maupun ekonomi. Malah, Tun Dr. Mahathir juga turut menggesa OIC agar turut sama membantu Bosnia-Herzegovina supaya mampu bangkit kembali daripada kemusnahan akibat peperangan. Dan sampai ke hari ini, jika anda ialah rakyat Malaysia, sudah pasti anda akan mendapat layanan kelas A jika berada di bumi Bosnia. Tetapi jika yang melayan korang tu orang Islam Bosnia lah. Kalau yang melayan korang tu puak Serb, kau sebut daripada Malaysia, faham-faham lah dia punya menyampah dengan kau macam mana. Mungkin mereka ni trauma bila disebut daripada Malaysia agaknya. Wallahu alam.